izinkan saya bagi 2 minit kepada YB Tony dan juga Saudara Wan. Ya. Terima kasih Saudara Moderator. Untuk isu kereta, nisbah kereta dan penduduk di Lebak Kelang sekarang sudah pun lebih daripada 1 kereta kepada 1 orang. Kalau kita murahkan kereta lagi juga, tidak akan ada peningkatan yang begitu tinggi sehingga tidak akan jadi lebih sesak. 1 orang hanya boleh pandu 1 kereta saja, tak boleh pandu 2 kereta serentak. So the maximum number of cars are already on the road. Reducing the price of the car, kita kurangkan harga kereta, tidak akan menyebabkan kesesakan yang lebih teruk. Untuk menyelesaikan kesesakan, bukan sama ada kereta lebih murah ataupun kereta jadi lebih mahal. Untuk menyelesaikan isu kesesakan adalah untuk meningkatkan sistem pengangkutan awam kita. Betul, kita nak buat MRT sekarang, tapi dalam jangka masa yang pendek, dalam 2-3 tahun yang akan datang, kenapa kita tidak memperuntukkan untuk membeli bas beribu-ribu masuk dalam Klang Valley, masuk dalam Lebak Klang. Apa yang kita lihat di negara-negara lain, Singapura kecil saja, tapi mereka ada 3,300 bas di Klang Valley yang jauh lebih besar daripada Singapura, tapi penduduk lebih kurang sama. Kita hanya ada 1,000 bas saja. Kita lihat, kawan saya datang dari luar negeri, lihat Jalan Sultan Ismail, jalan yang paling sibuk di Kuala Lumpur. Kenapa tak nampak bas di jalan raya di sini ya? Kita perlukan satu bus sistem untuk disampingi dengan MRT bila dia siap, supaya kita ada satu holistic public transportation system. Baru kita boleh fikirkan macam mana kita boleh kurangkan kereta. Baru masa tu kita boleh fikirkan macam mana kita boleh kurangkan subsidi kepada minyak, sebab kita telah pun berikan satu alternatif sistem pengangkutan awam yang cukup berkualiti kepada rakyat kita. Bila mereka ada pilihan, baru kita boleh fikir sama ada kita nak turunkan subsidi bagi minyak. Nah, saya nak tumpukan kepada bajet Barisan Nasional yang pada permukaannya, the surface, nampaknya ingin membantu rakyat-rakyat yang miskin. Dan satu program yang saya sokong dari segi prinsip dia, iaitu mengurangkan kos barangan-barangan asas kepada penduduk-penduduk di Sabah Sarawak yang pada masa ini kena menampung kos yang lebih tinggi daripada rakyat kita di Semenanjung. Mereka nak peruntukkan, kerajaan PN nak peruntukkan 386 juta ringgit untuk membuka 57 buah kedai rakyat satu Malaysia untuk menjual barang-barang asas dengan harga yang lebih murah. Tapi kalau kita ambil kira macam tu, setiap kedai mengikut menteri, jawapan menteri yang diberi kepada pihak media, setiap kedai kos pelaksanaan adalah 1.5 juta ringgit. So saya kena fikir, kenapa buka satu kedai kecil di Sarawak kena ambil kos 1.5 juta ringgit. Selepas tu bagi barang-barang yang dibawa daripada Semenanjung ke Sabah Sarawak diperuntukkan lagi 299 juta ringgit untuk subsidi kos pengangkutan. So saya rasa kenapa satu syarikat saja, syarikat Maidin yang diberikan kuasa untuk melaksanakan program kedai rakyat ini, diberikan kuasa untuk melaksanakan program ini yang akan menjejaskan kedai kencing, pakcik-pakcik yang sedia ada di Sabah Sarawak sekarang. Mereka akan rugi kerana mereka tidak dapat subsidi yang sama bersama dengan syarikat baru yang nak masuk ke pasaran di Sabah Sarawak, iaitu syarikat Maidin. So kita lihat dari segi polisi-polisi di mana kerajaan nak bantu orang miskin, kita sokong penuh kerajaan bantu orang miskin. Dalam dasar-dasar tersebut pun ada pihak-pihak yang akan mendapat keuntungan lebihan. Itu yang kita bantah dalam bajet-bajet yang ada dibentangkan oleh Barisan Nasional. Dan pada masa yang sama kita lihat walaupun mereka nak berikan sikit kebaikan kepada rakyat, kita lihat dari ucapan Yang Berhormat, beliau telah pun memberikan gambaran bahawa GST, cukai barang-barangan, akan dilaksanakan selepas pilihan raya, GST. So orang ramai, tak kira sama benda miskin ataupun kaya, akan dikenakan cukai kepada semua barang kecuali beberapa barang asas yang tidak akan dikenakan cukai saja.
Beli baju kena cukai, beli kasut kena cukai, beli sabun kena cukai, beli shampoo kena cukai. Semua orang kena bayar. Sekarang ramai tak bayar cukai pendapatan sebab gaji tak cukup. Kalau gaji tak cukup, tak perlu bayar cukai lah. Tapi selepas GST dilaksanakan, mereka akan kena cukai. Pada masa yang sama, syarikat-syarikat besar projek 1MDB untuk menubuhkan Tun Razak Exchange. Syarikat yang masuk dalam Tun Razak Exchange diberikan cukai bebas 10 tahun. Bank CIMB kalau mereka pindah HQ kepada Tun Razak Exchange, 10 tahun tak payah bayar cukai. Syarikat luar negeri masuk dalam Malaysia, tubuh satu syarikat, 10 tahun tak perlu bayar cukai. Syarikat pemaju bina bangunan di Tun Razak Exchange, 70% tak perlu bayar cukai. So dari segi konsep ni macam yang syarikat-syarikat besar tak perlu bayar cukai, tapi orang ramai akan dikenakan cukai kerana kerajaan kata tak cukup wang. Okey, terima kasih. Terima kasih.